Salam sejahtera, ini keputusan paling panas sekali. Pastinya menggugat kekuatan dan juga membuatkan Perikatan Nasional menggelupur. Manakan tidak? Manakan tidak menggelupur kalau UMNO Melaka berjanji, berikrar, bertekad mahu merampas kerusi Sungai Udang daripada Perikatan Nasional. Wow, itu janji daripada Ketua Menteri Melaka. Jentera UMNO Melaka perlu mengatur langkah bagi memperkukuh gerak kerja parti dalam memastikan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Udang dapat dirampas kembali pada pilihan raya umum ke-16 nanti, sekaligus menjadikan seluruh kawasan Parlimen Tangga Batu milik UMNO. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof yang membuat gesaan itu mengingatkan jentera parti supaya tidak leka dalam menjayakan misi berkenaan agar kedudukan UMNO di negeri itu menjadi lebih kukuh. Pada pilihan raya negeri PRN Dewan Undangan Negeri Melaka lepas, kita telah menang di Dewan Undangan Kelambang, Paya Rumput, Pantai Kundur, tetapi tewas di Sungai Udang. Justru kita kena berusaha mengembalikan semula Sungai Udang kepada UMNO dan Barisan Nasional. Katanya ketika berucap merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Tangga Batu 2024 di Melaka malam tadi. Mesyuarat berkenan turut dihadiri Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasyara dan Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka merangkap Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, Datuk Rais Yassin. Pada PRU Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15, kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Udang dimenangi Perikatan Nasional yang diwakili Dr. Muhammad Alif Yusof dengan majoriti 530 undi berbanding calon Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad yang mendapat 6,259 undi. Terdahulu, Abdul Rauf yang juga Ketua Menteri Melaka berkata, 700 perwakilan melibatkan 3 sayap parti iaitu wanita, pemuda dan puteri Tangga Batu hadir pada mesyuarat perwakilan UMNO bahagian berkenan. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah mereka kata, Orange Camel kata, they can win there because mainly undi askar, menang askar, ambil balik Sungai Udang katanya. Baru-baru ini kita sudah tahu dalam pilihan raya Sungai Bakap telah didapati oleh para penganalisis politik Malaysia. Data menunjukkan semua pegawai-pegawai yang beruniform termasuk polis, askar dan sebagainya mula kembali menyokong kerajaan perpaduan atau mula menyokong kembali kerajaan. Hal ini kerana dapat dilihat tindakan-tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, khususnya kerajaan, dalam menangani kebajikan, menjaga kebajikan unit beruniform ini dalam banyak perkara termasuk menaikkan gaji, allowance dan juga kebajikan mereka termasuk kediaman rumah dan quarters mereka. Itu sebabnya besar kemungkinan kawasan Sungai Udang akan dimenangi oleh UMNO kerana undi askar, menang askar, ambil balik Sungai Udang. Sungai Udang pasti boleh dirampas katanya. Seorang lagi kata, Bahau kata, can you win when this Akmal is in your lineup? Ada orang kata, bolehkah kamu menang lagi dengan Akmal yang ada dalam kerajaan sekarang ini? Seringkali lawan-lawan sini, lawan sana yang membawa seakan-akan membawa DNA Perikatan Nasional. Dia jarang sekali menyatakan betapa beliau menyokong kerajaan. Dia jarang sekali sehaluan dengan kerajaan. Bahkan seringkali kelihatan dia selari sehaluan pula dengan Perikatan Nasional. Kenyataan-kenyataan Akmal Saleh banyak kali seakan-akan dia mahu dia jadi Perikatan Nasional pula. Dia lupa dia jadi kerajaan. Sepatutnya dia jadi juru cakap kepada kerajaan. Ialah memang banyak perbezaan, ada perbezaan pendapat. Tapi janganlah cakap dalam umum. Kamu kan ada bos, cakaplah dengan bos supaya bos boleh buat sesuatu. Ini janganlah jadi pula macam geng-geng yang lain tu.
geng lawan bos, berkumpul dalam parti geng lawan bos. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Azmin Ali salah. Dia perlu minta maaf. Itu kata sidang Dewan Selangor. Dakwaan Azmin Ali salah dan dia perlu minta maaf. Sebelum kita teruskan ulasan ini, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda berkaitan dengan Azmin Ali. Boleh kata netizen kata macam ni, Azmin Ali bernasib baik karena walaupun baru setahun jagung bersama dengan Parti Bersatu, beliau kini mula diberikan jawatan. Baru masuk Parti Bersatu dulu, sudah diberi jawatan. Sekarang pula baru juga menjadi ahli Bersatu, sudah mula dicadangkan dengan jawatan-jawatan tinggi dalam Parti Bersatu. Yang menariknya, dicadangkan sendiri kaedahnya oleh Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata itu formula. Jadi ya baguslah kan. Azmin Ali bernasib baik, dapat parti yang berkompromi, baik hati bagi dia jawatan. Tapi ada netizen kata, silap-silap hari bulan, tindakan memberikan jawatan kepada Azmin Ali mungkin boleh memudaratkan Parti Bersatu. Karena Azmin Ali kata mereka ada sejarah. Sejarah apa? Dia keluar Parti PKR. Antara sebabnya menurut netizen, karena Azmin Ali mungkin pada waktu itu sudah berimpian mahu menjadi lebih besar, menjadi Perdana Menteri atau mau menjadi Presiden Parti PKR. Tapi oleh kerana tak sabar, nak cantas mungkin kepimpinan Anwar Ibrahim, maka dia pun keluarlah daripada PKR. Jadilah pembangkang melalui langkah Sheraton. Selain itu, kalaulah Hisham Jalil pun masuk Parti Bersatu, anda tidak tahulah apa akan jadi dengan Parti Bersatu. Semua yang ada dalam Parti Bersatu akan berhimpunlah. Geng-geng lawan bos. Kalau KJ pun masuk Parti Bersatu, kalau tiba-tiba pun Hishamuddin Tun Hussein masuk Parti Bersatu, siapa lagi ya? Akmal Saleh pun tiba-tiba masuk Parti Bersatu, bolehlah kita istiharkan Parti Bersatu sebagai parti geng keras kepala, geng lawan bos, geng yang tak ikut kepimpinan. Agak-agaknya, apalah masa depan parti itu? Kamu pun boleh tahulah sendiri kan macam mana nanti jadi dengan geng-geng keras kepala, geng-geng lawan bos, geng-geng lawan kepimpinan itu nanti. Nak pimpin pun susah tahu orang-orang macam tu. Kamu jangan menafikannya. Anda boleh fikir sendirilah. Orang yang suka lawan bos, kalau semua berhimpun, Anda pun tahu macam mana jadi dengan kepimpinan nanti menguruskan orang-orang begitu. Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Selangor, Lau Wing Sen, mendesak Azmin Ali yang merupakan Ketua Pembangkang di Dewan Undangan Negeri memohon maaf atas beberapa dakwaan yang dibuatnya berhubung tindakan Lau ketika sidang. Menurut Lau, antara dakwaan itu adalah dia tidak bertindak secara profesional dan memendekkan hari sidang berlangsung. Saya tidak boleh memandang remeh terhadap sebarang tuduhan liar menuduh saya sebagai tidak adil dan beras sebelah. Ketua Pembangkang Azmin Ali perlu mengakui kesilapan-kesilapan ini, menarik balik kenyataan-kenyataan yang salah dan memohon maaf, kata Lau dalam kenyataan hari ini. Pada 11 Julai lalu, Azmin menerusi hantaran di Facebook menuduh Lau telah memendekkan hari sidang Dewan Undangan Negeri dari 10 hari kepada 5 hari. Azmin turut mendakwa hanya 27 jawapan bertulis disediakan, walaupun adun pembangkang mengemukakan 420 soalan kepada kerajaan negeri, 210 pertanyaan lisan dan 210 pertanyaan bertulis. Perbahasan kajian separuh penggal rancangan Selangor pertama dihadkan hanya sekitar 10 minit untuk setiap adun Perikatan Nasional. Mengapa tergesa-gesa dan bataskan hak untuk berbahas? Tapi netizen kata, Azmin Ali, kamu patut tanya Muhyiddin juga, kata mereka. Dulu Muhyiddin jangankan berbahas, parlimen pun digantung, kata mereka. Exco Kerajaan Negeri tidak memberi ruang sewajarnya untuk mencela dalam sesi penggulungan dan lebih cenderung untuk memberi jawapan bertulis.
Speaker Lau tidak profesional dan tidak bertindak mengikut perlembagaan undang-undang, dakwa Azmin Ali yang juga adun Hulu Klang. Menjawab dakwaan itu, Lau berkata semua adun diberi 15 minit untuk berbahas dan pengerusi penyokong kerajaan backbenchers diberi masa 25 minit. Katanya Azmin selaku ketua pembangkang diberi masa 50 minit manakala adun Sikinjang Ahmad Yunus Hairi Perikatan Nasional diberi hampir 25 menit untuk membahas usul kajian separuh penggal rancangan Selangor pertama. Masa yang diperuntukkan kepada setiap adun sama ada backbenchers ataupun pembangkang jauh lebih banyak berbanding 2 sesi persidangan sebelum ini. Kenyataan ketua pembangkang bahawa adun pembangkang diberi hanya 10 menit ialah kenyataan yang salah, katanya lagi. Berhubung hari sidang disingkatkan, Lau berkata dia telah masa persidangan telah ditambah antara 1 hingga 2 jam sehari bagi memberi masa yang secukupnya kepada semua adun. Lau juga mengingatkan Azmin yang hari sidang juga dikurangkan ketika dia menjadi Menteri Besar. Bagi sidang DUN bermula 17 Ogos 2015 hingga 28 Ogos 2015, sidang habis awal pada 20 Ogos 2015 bersidang 4 hari tiada penambahan masa. Bagi sidang Dewan Undangan Negeri bermula 1 Ogos 2016 hingga 12 Ogos 2016, sidang habis awal pada 2 Ogos 2016 bersidang 2 hari tiada penambahan masa. Bagi sidang Dewan Undangan Negeri bermula 24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017, sidang habis awal pada 25 Julai 2017 bersidang 2 hari tiada penambahan masa. Lau turut mengingatkan Azmin yang mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu yang diadakan pada 17 dan 18 Julai ini, manakala Majlis Pertabalan yang di Pertuan Agong akan diadakan pada 20 Julai. Menteri Besar akan mengiringi Sultan Selangor untuk menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu dan Majlis Pertabalan yang di Pertuan Agong. Saya percaya Ketua Pembangkang tahu dan faham akan tugas Menteri Besar dalam perkara ini, katanya lagi. Dia berkata walaupun dengan tempo sidang yang disingkatkan sebanyak 64 pertanyaan lisan dijawab, tidak termasuk soalan yang turut dijawab agensi kerajaan. Katanya, dia turut membenarkan 84 pertanyaan tambahan dijawab. Dengan ini disimpulkan bahawa beberapa dakwaan Ketua Pembangkang dalam kenyataannya adalah salah dan tidak profesional. Jadi kata netizen, Azmin cuba malukan kerajaan Selangor, tapi dia sendiri malu, dapat malu padan muka. Rupa-rupanya dia lagi teruk dulu memendekkan waktu persidangan tanpa ada pertambahan masa. Lau, kerajaan sekarang ada tambahan masa. Dikurangkan hari tapi ditambah waktu 2 jam sehari. Jadi maknanya masa yang telah dibuang atau dipendekkan itu ditambah dengan penambahan masa. Azmin Ali dulu tak buat pun. Itulah malukan orang sendiri malu. Kata Red Perot, dia kata kerajaan perpaduan jangan takut. Tolong jangan takut dan jangan terlalu ikut kemauan pembangkang. Semasa mereka jadi kerajaan, mereka menekan pembangkang. Sekarang ini kerajaan perpaduan memberi banyak masa dan kelonggaran. Pembangkang menengking, mengganggu, mencelah tanpa kebenaran semasa perbahasan, tetapi tidak ada tindakan. Speaker kena hentikan ini dengan mengambil tindakan selaras peraturan Dewan. Speaker kena tegas, law is law, katanya. Open-minded kata, Azmin has no time to apologize as he is busy trying to become president of Bersatu, kata open-minded. Betul lah tu. Sekian dulu untuk kali ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Adakah Speaker Dewan Rakyat akan letak jawatan selepas diasak bertubi-tubi oleh para pembangkang, para penganalisis politik, dan juga para pemerhati politik, para pengikut politik di Malaysia? Speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, baru-baru ini telah membuat keputusan yang paling panas sekali apabila beliau tidak mengosongkan 6 kerusi parlimen bekas ahli Bersatu. Ini kerana antara sebab yang dinyatakan oleh Johari Abdul, katanya perlembagaan Parti Bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Saudara-saudara sekalian, ada orang kata, ada yang mendesak supaya Johari Abdul tetap jangan buat U-turn. Kebanyakan ya, 80% netizen, khususnya para penyokong kerajaan Pakatan Harapan, mengatakan
supaya Johari Abdul jangan dipengaruhi oleh sesiapapun. Kerana Anda ialah pemutus yang sebenar. Dan dia tidak boleh dicampur adukan dengan mahkamah, kata mereka. Dan ada juga kata, tentulah keputusan akan memihak kepada kerajaan. Bagaimana kalau Perikatan Nasional pula yang ada Speaker Dewan Rakyat mereka? Mereka pasti juga akan membuat keputusan yang sama, kata netizen. Jangan pura-pura tak tahu pula, kata mereka. Ada juga yang mendesak supaya Johari Abdul letak jawatan atau ditukar. Antaranya ialah salah seorang yang paling galak sekali supaya Johari Abdul digantikan dan letak jawatan ialah bekas peguam Najib Tun Razak, Zaid Ibrahim. Wah, dia kata gantikan dengan speaker lebih adil, merujuk kepada Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat. Secara pribadi, ramai orang tak setuju supaya mengikut telunjuk kepada Zaid Ibrahim ni. Kerana ada yang kata Zaid Ibrahim ni sebenarnya bercakap atas kapasiti kepentingan beliau. Bukan untuk kepentingan negara pun. Kalau untuk kepentingan negara, dia patut berdiri sebagai orang yang bebas. Tapi nampaknya dia ini pro kepada siapa. Anda tahu dia pro kepada siapa. Itu sebabnya dia mahu digantikan Speaker Dewan Rakyat tu. Bagi Anda yang memandang itu sebagai betul, mungkin Anda juga adalah orang yang pro kepada pembangkang. Yang di Pertua Dewan Rakyat atau Speaker perlu diganti dengan individu yang tidak berat sebelah dan bersikap lebih adil, kata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Muhammad Z. Ibrahim. Tiada undang-undang atau peraturan mampu menggantikan etika dan tingkah laku kerana fungsi institusi kerajaan termasuk parlimen hanya boleh berlaku apabila mempunyai penjawat awam yang jujur dalam menjalankan tanggungjawab, katanya. Jadi makna katanya ini ialah, adakah beliau menuduh Speaker Dewan Rakyat yang ada sekarang itu tidak bertanggungjawab dan tidak jujur? Siapa yang dia maksudkan jujur? Nak tanyalah, kalaulah dia ini, Zaid Ibrahim ni jadi Speaker Dewan Rakyat, agak-agaknya nanti apa keputusan dia? Kalaulah Zaid Ibrahim ini menggantikan Johari Abdul ketika memutuskan kes berkait 6 ahli parlimen itu, dan dia pula adalah ahli ataupun daripada kerajaan yang ada sekarang. Agak-agak apa keputusan Zaid Ibrahim? Kamu jawablah sendiri. Anda pasti tahu jawapannya. Mesti sama punyalah, kan? Sekarang ni dia pro kepada Perikatan Nasional. Itu sebab dia cakap tak adil. Saudara, Timbalan Presiden UMNO, menurut Zaid Ibrahim, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Naib Presidennya Datuk Seri Johari Abdul Ghani sudah bersuara mengenai cara Speaker Tan Sri Johari mengendalikan Akta Anti Lompat Parti. Kedua-dua mengulas secara kritis dan sopan untuk tidak mengecewakan pemimpin atas. Muhammad cadang kaji semula Akta Anti Lompat Parti dan pilihan raya semula atau recall election ia alternatif baik, tetapi kita tak mampu, katanya. Begitulah cara yang betul Zaid Ibrahim. Kaji semula Akta Anti Lompat Parti itu. Kaji semula. Tapi untuk mengosongkannya, nak bagi tahu itu merugikan negara. Berapa juta duit rakyat hilang. Berapa juta duit rakyat yang sepatutnya untuk pembangunan digunakan untuk pilihan raya yang bobrok itu. Kamu juga orang-orang politik yang buatkan. Johari pula meminta kerajaan perkasa akta ini bagi mengelak kelompangan, masalah teknikal atau kekurangan dalam peruntungan sedia ada, katanya. Lompat parti boleh menakutkan pelabur. Betul lah tu. Nak tanya siapa yang sebenarnya suka lompat parti itu? Siapa yang memulakan langkah Sheraton? Itu Zaid Ibrahim. Karena tanyalah siapa orang-orang itu. Jika UMNO merasa yakin dengan isu ini, kerajaan Madani tiada pilihan lain kecuali membenarkan Parlimen memilih Speaker Dewan Rakyat yang baru, katanya menerusi hantaran di X pada Ahad. Sebelum ini, Muhammad ketika sidang akbar selepas perasmian mesyuarat, katanya memaklumkan andai recall election dilaksanakan, kuasa pemilihan diberikan semula kepada rakyat bagi mengekang tindakan lompat parti wakil rakyat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan kali ini memang paling menarik. Apabila Lim Guan Eng mendedahkan satu lagi perkara yang telah dilakukan semasa zaman Muhyiddin. Kalau beberapa hari yang lepas, perkara paling tular berkaitan dengan perbuatan Muhyiddin sewaktu dia menjadi Perdana Menteri ialah berkait dengan akta anti lompat parti yang mana pada waktu itu kerajaan pimpinan Muhyiddin Perikatan Nasional tidak meluluskan atau menolak usul supaya mana-mana ahli parlimen yang dipecat daripada parti atau berlainan pendapat ataupun berlainan sokongan dengan kepimpinan utama parti dianggap telah melompat parti. Bersatu pada waktu itu menolak usul tersebut dan kini mereka terkena dengan perangkap sendiri. Disebut sebagai perangkap kerana netizen kata pada waktu itu Muhyiddin tidak menyokong akta anti lompat parti yang dipecat itu sebagai lompat parti atau yang menyokong berlainan dengan kepimpinan sebagai lompat parti kerana pada waktu itu kata netizen ataupun kata pemerhati politik kata mereka, pada waktu itu kata mereka Muhyiddin mungkin mengharapkan sokongan SD daripada ahli-ahli parlimen terutamanya daripada UMNO. Jadi itu sebabnya dia tidak menyokong usul akta lompat parti bagi yang terpecat. Tapi rupa-rupanya tidak juga berhasil kerana tak cukup jumlah. Yang lebih teruk lagi ialah semua parti yang ada di Malaysia telah menggubal peraturan perlembagaan mereka sehingga tidak akan berlaku perkara yang berlaku kepada Parti Bersatu. Hanya Parti Bersatu yang tidak membuat pindaan lebih awal. Mereka hanya buat pindaan perlembagaan parti mereka selepas mereka terkena oleh 6 ahli parlimen mereka yang berpaling tada. Kali ini, satu lagi pendedahan yang berlaku pada zaman Muhyiddin, iaitu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari dibatal pada zaman Muhyiddin. Wah, rupa-rupanya kalau selama ini anda pernah dengar tentang kononnya pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari kerana kekejaman Anwar Ibrahim, kanmu silap. Rupa-rupanya, kata Lim Guan Eng, ia sudah dibatal pada zaman Muhyiddin. Lim Guan Eng pada perbicaraan kes saman fitnah berhujah, pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari telah dilakukan semasa pentadbiran Perdana Menteri ketika itu, iaitu Muhyiddin Yassin. Lim Guan Eng juga menolak dakwaan Muhyiddin bahawa pembatalan itu dilakukan semasa dia menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018. Planatif, Lim membuat bantahan itu dalam kenyataan pembukaannya untuk perbicaraan mahkamah hari ini ke atas saman fitnahnya terhadap defendant Muhyiddin Yassin. Lim menerajui Kementerian Kewangan dari Mei 2018 hingga Februari tahun 2020. Selepas Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin menerajui Kerajaan Perikatan Nasional dari Mac 2020 hingga Ogos 2021. Dalam kenyataan pembukaan perbicaraan hari ini, hari pertama di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Lim Guan Eng mendakwa surat bertarikh 5 Februari 2021 daripada ahli perniagaan Syed Mokhtar Al-Bukhari kepada Muhyiddin menunjukkan pembatalan itu berlaku semasa pentadbiran defendant. Pelanati menegaskan bahawa surat pengerusi yayasan berkenaan menyebut bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN baru-baru ini membuat keputusan untuk tidak mengiktiraf kelulusan Kementerian Kewangan. Surat ini akan menunjukkan gambaran yang jelas bahawa isu pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari dibuat ketika defendant sendiri menjadi Perdana Menteri. Perkataan yang digunakan oleh Syed Mokhtar adalah padat dan tepat, iaitu baru-baru ini. Baru-baru ini hanya boleh bermakna baru-baru ini dan berdasarkan surat bertarikh 5 Februari tahun 2021
Ia hanya boleh bermakna pembatalan itu berlaku ketika defendant menjadi Perdana Menteri, kata Lim Guan Eng. Ahli Parlimen Bagan itu berhujah surat berkenaan tidak pun menyatakan dirinya atau pentadbiran PH sebelum ini sebagai bertanggungjawab terhadap pembatalan status pengecualian cukai. Lim berkata ini walaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 21 Mac tahun lepas menafikan dakwaan itu. Memandangkan defendant tahu atau sepatutnya mengetahui kandungan surat yang dikeluarkan oleh Syed Mokhtar kepada defendant, satu-satunya penjelasan mengapa defendant terus mengeluarkan kenyataan fitnah secara terang-terangan dengan menyerang planatif adalah kerana survival politik defendant, hujah Lim. Planatif dijangka di soal balas di mahkamah kemudian oleh pasukan Peguam Muhyiddin. Prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Roz Mawar Rozian disambung petang ini. Pada 27 Mac tahun lalu, Lim memfail writ saman terhadap Muhyiddin. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata, satu lagi ahli parlimen hilang sementara di Dewan Rakyat. Ini apabila tindakan ahli parlimen Pendang yang menuduh Raya sebagai anti-Islam telah mendapat padah. Beliau telah pun digantung serta-merta daripada hadir Dewan Rakyat selama 3 hari. Netizen ada yang marah, ada yang gembira. Bagi yang marah, kata mereka, 3 hari tidak digantung itu dapat gaji ke tidak? Dapat allowance ke tidak? Kalau dapat allowance itu rugi, kata mereka. Dapat gaji sepatutnya dipotong 3 hari. Kiralah bahagilah gaji itu bahagi dengan 30 hari, dapatlah gaji harian. Gaji harian yang tak hadir digantung itu patut dipotong, kata mereka. Kerana dia tak hadir bukan kena sakit, tapi kerana tindakan menuduh rakan seperjuangan dalam ahli parlimen dalam Dewan Rakyat sebagai anti-Islam. Tiada bukti, tiada kenyataan dan perkara itu memang sensitif. Hari ini, padah menggunakan perkataan anti-Islam terhadap seorang anggota Dewan Rakyat daripada parti kerajaan, Datuk Awang Hashim dari PN Pendang, hari ini diarahkan meninggalkan Dewan Rakyat serta-merta. Keputusan itu dibuat Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Ramli Mat Noor, selepas Awang enggan menarik balik kenyataan yang ditujukan kepada RSN Raya PH Jelutung dengan ahli parlimen Pendang itu turut digantung 3 hari daripada menghadiri persidangan Dewan Rakyat. Ada netizen kata, kenapa gantung 3 hari saja? Kerana ahli parlimen Pendang ini sudah banyak kali, kata netizen, mengganggu perbahasan, suka mencela, suka mengganggu perbahasan sehingga perbahasan menjadi tidak bermakna lagi. Kerana hanya membuang masa. Kelihatan seakan-akan Dewan Rakyat jadi zoo pula, kata netizen. Oleh sebab itulah, mereka mahu supaya kenapa alang-alang 3 hari bagi terus 3 tahun, kata mereka. Mereka mahu supaya ahli parlimen Pendang yang sering kali mengganggu perbahasan itu digantung 3 tahun bukan 3 hari. Tapi harus diingat, dalam Dewan Rakyat ada peraturannya. Tak boleh ikut sesuka hati, tak boleh tuduh orang sesuka hati, tak boleh juga gantung sesuka hati. Terdahulu, perkataan anti-Islam itu mencetus situasi kecoh selepas Raya bersama beberapa ahli parlimen DAP bangkit mendesak Awang menarik semula kenyataan dengan menyifatkan tuduhan dibuat itu sebagai amat serius. Ramli bagaimanapun meminta semua wakil rakyat berhenti menuduh antara satu sama lain sambil mengingatkan ia menjadi tontonan di luar sebelum mengarahkan Awang menarik semula tuduhan terbabit. Pendang hendak tarik balik atau tidak kenyataan berkait anti-Islam. Berikutan Pendang bertegas enggan menarik balik, dengan sedemikian bentera 3 hari keluar, katanya. Kenyataan anti-Islam ditujukan Awang selepas Raya mencela dan membangkitkan peraturan 36 dalam kurungan 4 atas kesalahan dilakukan ahli Dewan Rakyat yang menggunakan bahasa kurang sopan serta sangkaan jahat.
Ia susulan tindakan ahli parlimen pembangkang yang mengeluarkan kenyataan menghina Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul minggu lalu dengan menggunakan istilah postman selain julukan 6 Jahanam yang merujuk kepada 6 bekas wakil rakyat bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lalu. Pendang merujuk 6 ahli parlimen yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan menggunakan perkataan 6 Jahanam. Ketika itu saya tegur kerana beliau wakil PAS dan beragama Islam, maka tidak teratur dan tidak baik untuk beliau merujuk 6 orang itu sebagai 6 Jahanam, kata Raya. Raya memaklumkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga mengeluarkan kenyataan menghina Dewan dengan meminta timbalan speaker supaya bertindak secara tidak berkepentingan. Katanya beliau turut mempersoalkan tindakan mereka yang menghina majlis apabila membuat kenyataan terbabit dan terus keluar daripada Dewan. Hari ini mereka muncul, mereka pakai satu lilatan putih. Entah apa perlunya, tetapi bolehkah mereka menghina majlis, keluar kenyataan dan terus keluar Dewan, katanya. Ramli kemudian meminta Raya mengusulkan perkara itu kepada Dewan sebelum ia diputuskan oleh Speaker Dewan Rakyat. Raya membangkitkan peraturan 36 dalam kurungan 4 selain kurungan 6 dan kurungan 12 daripada apa pertimbangan saya. Semua ini berlaku minggu lepas, jadi setiap yang berhormat berhak membaca isu dalam aspek peraturan. Dengan demikian, saya usulkan jelutong tolong spesifik dan usulkan pada Dewan biar majlis dipengerusikan speaker membuat keputusan, katanya. Awang kemudiannya mencela membangkitkan peraturan Dewan 36 dalam kurungan 6 berikutan namanya disebut sebelum menuduh Raya sebagai anti-Islam sebelum diminta ahli parlimen DAP itu supaya menarik semula tuduhan terbabit. Ahli parlimen Pendang itu mempertahankan tindakannya dengan mengaitkan kenyataan Raya yang mempertikai tindakan kerajaan negeri Kedah tidak meluluskan lesen premis judi di Kedah sebagai anti-Islam. Sebab dia sebut nama saya berkenan 6 Jahanam, memanglah mereka itu Jahanam, katanya. Bila Jahanam, Raya kaitkan dengan Islam, hari itu pun dia bangkit apa orang Islam macam ni. Dia ni anti-Islam, dia nak opposite, bertentangan, balik supaya orang berfikir dia anti-Islam sebab itu membela orang main judi di Kedah, kata Pendang lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.